اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 15 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada sesuatu itu, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Allah, yakni Tuhan mereka, beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan isteri-isteri yang suci bersih serta keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmat yang Allah akan bagi kepada orang-orang yang bertakwa. Apakah yang disediakan Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah? Sebelum tu kita nak tahu dululah takwa tu apa dia? Kan? Takwa tu apa makna takwa? Tiap-tiap minggu kita duk dengar khatib Jumaat duk peringat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang tu makna takwa. Kan? Ada perumpamaan daripada para sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia kata takwa itu umpama kita berjalan tanpa kasut di atas rumput yang penuh duri.
Rumput ni penuh duri ni, kita tak pakai kasut. Macam mana cara kita berjalan? Kan? Maknanya kita mesti melihat dulu. Berhati-hati nak melangkah, kena tengok dulu tempat yang tak ada rumputnya kurang duri, tempat tu kita pijak. Kemudian kita tengok pula nak langkah pula tempat mana. Pasal apa? Kalau kita berjalan terus macam tu langgak semua, apa akan jadi? Sakit nah, kan? Macam tu takwa. Atas dunia ni macam racun ataupun macam duri. Kita nak berjalan menuju ke Allah ni, syurga, neraka tu, akhirat tu, nak kena lalu dunia lu. Betul tak? Nak kena lalu dunia lu, tak ada orang daripada alam roh loncat terus pergi akhirat. Tak ada. Dia mesti hidup atas dunia lu. Jadi dunia ni diumpamakan duri-duri yang dinamakan ujian-ujian hidup manusia. Yang mana dalam dunia ni ada setan, ada nafsu. Anasir yang mengganggu manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah yang menguji kita. Kalau kita tak berhati-hati di dunia ni, kita akan sakit di akhirat esok. Kita tak berhati-hati hidup di dunia ni, langgak semua. Larang Allah Ta'ala, larangan Allah langgak, peraturan Allah tak ikut. Umpama kita berjalan langgak semua duri-duri itu, apa akan jadi? Kita akan sakit di akhirat esok, walaupun tak di dunia. Sebab yang ni adalah perumpamaan, analogi. Tak? Perumpamaan. Jadi ulama nak bagi kita faham, hidup atas dunia ni tak boleh suka-suka. Mesti kena ikut perintah Allah. Apa Allah suruh buat, apa Allah larang tinggal. Jadi akan dapatlah yang dikatakan takwa itu dalam diri kita. Ini orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu Taala kata mereka ini akan memperolehi syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu dia. Jangan kita duk imajinasi pula, duk bayang pula, setakat syurga bawah sungai. Pulau Tioman pun ada dia tu. Kan? Pulau Redang pun ada, pulau perhentian pun ada, buat rumah di atas, bawah sungai lalu. Oi! Bukan yang tu cak ayam. Tak ada apa yang tu, dunia. Apa yang Allah sebut dalam Quran ni, kita tak boleh bayangkan macam sungai di dunia. Jangan duk bayang macam tu. Allah lekeh Allah bagi pasal mata kita tak tengok lagi apa yang Allah Taala nak bagi. Kita tak nampak lagi yang dia kata sungai yang Allah Taala sebut dalam Quran ni. Bila Allah Taala kata syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ayat ini pula kalamullah. Kalam Allah. Bukan kalam Haji Dolah, kontraktor. Kalam Allah bukan satu kalam yang main-main. Kalam Allah Ta'ala ni kalam yang mulia, kalam yang benar, kalam yang tidak ada tipu daya, kalam yang hak. Bila Allah sebut benda ni tuan-tuan, nak gambarkan syurga, Nabi sendiri pun tak boleh nak gambarkan exactly syurga tu macam mana, walaupun Nabi pernah masuk dalam syurga. Itu dia. Hebatnya kurniaan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepada dia. Jadi kita kena jadi orang yang bertakwa kepada Allah, tuan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu takwa ni mesti dibina. Apa yang nak membina takwa kita itu? Amal soleh. Amal soleh itulah yang akan melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Ilmu.
Kita kena kenal Allah. Kenal Nabi. Baru kita cinta pada Allah. Bila kita cinta, kita kenal Allah, kita akan cinta pada Allah Ta'ala, dan kita akan tahu apa Allah Ta'ala boleh buat dekat kita bila kita kenal Allah. Itu ulama kata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena kenal Allah. Manusia lah ni tak kenal Allah Ta'ala. Lepas tu dia duk buat maksiat hari-hari. Tuan-tuan nak tengok manusia jadi kera, jadi monyet, tuan-tuan tengok dalam Facebook, TikTok, WhatsApp. Tengok. Orang yang tak kenal Allah Ta'ala, hidup dia macam binatang, tuan-tuan. Kalau dia kenal Allah Ta'ala, dia takkan buat macam tu. Duk tekangkang, terkoyak depan orang apa semua. Kan? Ini masyarakat akhir zaman. Yang kita kena buat sesuatu. Ibda' binafsik, mulakan daripada diri kita dan anak isteri kita dulu. Supaya mereka tidak terikut-ikut dengan budaya-budaya haram macam ni. Begitu. Dan mereka kekal di dalamnya. Tak cukup lagi, Allah sediakan juga pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih. Dapat bini lagi orang bertakwa ni dalam surga. Bukan seorang bini, 70 bidadari, tuan-tuan. Paling kurang 70 bidadari Allah Ta'ala bagi orang yang bertakwa dalam surga. Sabarlah, atas dunia tak boleh menikah dua, tak apa. Di akhirat esok 70 orang boleh. Jenuh. Letih ya Ustaz no. Tak ada letih. Tak ada letih lah. Sehat 24 jam. Tak ada letih. Tak usah duk bincang lah. Tak usah duk gambar. 70 orang macam mana Ustaz? Saya seorang pun sejam pun patah pinggang dah ni. Kita duk baca dunia. Akhirat esok tak ada dah lagi. Masalah dunia ni tak ada dah. Tak ada berak kencing, tak ada berzikir, tak ada semayang, tak ada puasa pun, tak ada apa pun, tak ada seronok aja. Kita tak payah buat ibadat dah dalam dunia, di surga esok ni seronok aja. Allah suruh kita seronok aja. Sebab tu di dunia ni kita jangan seronok lagi. Seronok sikit-sikit sudah. Di akhirat tu kita nak seronok banyak. Ni orang Islam. Orang kafir biar-pi depa seronok atas dunia. Pasal di akhirat esok depa tak seronok dah. Pasal depa jadi ahli neraka. Lepas tu kita ni orang Islam nak seronok sikit-sikit sudah. Jangan lotoh hingga alam loncat-loncat macam kera macam ya Allah. Kan? Pasal apa tu? Pasal tak kenal Allah. Tak ada takwa dalam diri. Kan? Ni Allah nak bagi kat kita ni. Orang bertakwa. Yang suci bersih. Serta keredaan dari Allah. Itu nikmat yang paling besar sekali kita, tuan-tuan. Mendapat keredaan Allah. Itu nikmat paling besar sekali yang didapati oleh seseorang manusia, iaitu keredaan Allah. Kita beribadat untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Bukan kita beribadat nak masuk syurga, tak. Kita beribadat nak mendapatkan kasih Allah pada kita. Mencari Allah. Itu. Kan? Kita nak dapatkan kasih sayang Allah pada diri kita yang maha lemah ni. Kita tahu kita tak boleh jadi macam Rasulullah beribadat. Kita tak boleh jadi macam sahabat Nabi beribadat. Kita tak boleh jadi seperti mana para ulama beribadat. Pasal diri kita ni lemah. Jadi ya Allah, diri aku ni lemah, ya Allah.
Walaupun selemahnya diri aku ini yang aku mampu untuk laksanakan. Cuma yang aku ndak, ya Allah, keredaanmu terhadap apa yang amal yang aku mampu buat ni. Tu kita minta kat Allah Ta'ala macam tu. Allah seronok tuan-tuan hamba-hamba dia yang macam ni. Allah seronok tuan-tuan. Allah nak masukkan manusia dalam syurga bukan dengan amal soleh kita, dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia. Seorang pelacur yang melacurkan dirinya sepanjang umur, di akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah. Dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan memberi makan seekor anjing yang dahaga ya, Allah Ta'ala redha dengan dia. Allah tak tengok pun dosa dia yang berzina puluh tahun tu. Oleh kerana dia kasih kepada seekor binatang saja, dia mati, Allah masukkan dia dalam syurga. La ilaha illallah. Tu dia. Pendek kata macam ni. Orang yang beribadah belum tentu dapat masuk syurga. Tapi orang yang tidak beribadah dan beramal, confirm neraka. Tu dia. Yang tu sifir dia. Kan? Jadi kita pilih nak mana? Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Ayat yang ke-16, iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ni doa yang ma'thur ataupun doa yang afdal dibaca dalam solat baik, di luar solat pun baik, luar semayang pun boleh baca. Doa yang paling afdal adalah doa daripada Al-Quranul Karim. Kan? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ini dikhitabkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi kalangan kafir musyrikin yang sebelum Islam, kemudian mereka telah memeluk Islam, mengikuti Nabi SAW. Allah Ta'ala suruh kat Nabi bagi tahu kepada mereka, orang-orang yang akan mendapat nikmat di syurga nanti adalah mereka yang dulunya tak beriman, kemudian beriman kepada Allah dan berdoa mereka dengan doa ini. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allah suruh orang yang baru masuk Islam doa dengan doa ni. Tapi kita hak Islam lama dah ni, boleh tak berdoa macam tu? Boleh juga, tak ada masalah. Boleh juga. Satu kelebihan kalau kita dapat berdoa begitu. Jadi doa ni untuk mereka-mereka yang baru beriman dengan Allah. Mu'allaf. Kalau ada mu'allaf, kita ajarkan doa ni supaya dia berdoa dengan doa ini. Ini perintah Allah. Kan? Ganjaran yang Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka seperti mana ganjaran kita sebutkan tadi. Ya Allah sebut syurga yang mengalir di bawahnya, isteri-isteri yang cantik-cantik, yang bersih suci. Itu dia. Kan? Itu ciri-ciri orang yang akan memperolehi kurniaan Allah sebegitu. Dan juga Allah sebut lagi orang-orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang-orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang-orang yang sentiasa taat perintah Allah, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Itu dia.
Allah Ta'ala dah buka dah pada kita tuan-tuan. Jalan-jalan macam mana untuk hampa mendapatkan rahmat aku. Bagaimana hampa nak boleh dapat rahmat dan keampunan aku dan keredaan aku. Hampa buat benda yang aku cerita ni. Hampa buat benda yang aku bagi tahu dalam Quran ni. Pertamanya, hampa kena bertakwa kepada aku. Yang keduanya, mereka-mereka yang baru masuk Islam dan mereka berdoa kepada aku supaya aku mengampunkan dosa mereka, akan aku ampunkan. Dan seterusnya, mereka yang macam mana lagi? Iaitu mereka-mereka yang sabar. Kata ulama tafsir, makna sabar itu sabar dalam berusaha menjunjung perintah Allah. Nak bangkit subuh kan senang, susah. Dia Pak Imam. Susah nak bangkit subuh. Kita kadang-kadang keturun. Kan? Susah. Nak main maghrib pun susah. Tambah lah ni semalam lah. Bungkus terus. Ni sabak ni tuan-tuan. Sabak melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala bagi syurga kat kita. Pagi subuh sanggup tolak selimut tak sampai 1 kilo tu. Bangkit pi pancok, pi beli ayam. Bersuci, ambil ayat semayang. Waktu sejuk-sejuk tu pakai baju. Jalan kaki naik motor pi masjid nak solat subuh berjemaah. Oh tuan-tuan. Orang yang bukan calang-calang orang boleh buat kerja macam ni. Melainkan mereka ini adalah golongan yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala dengan keistimewaannya. Tu dia tuan-tuan. Jadi kita ni boleh main masjid. Jangan duk nampak orang tak main masjid tu koman. Tak. Kita boleh main masjid ya. Langkah yang masuk pintu masjid tu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan kita duk syukurlah pada Allah, mampu pipo hak tak mai. Jangan duk kata apa kat orang. Biar pi dengan depa. Kan? Kita ceritanya kita Tika dan Sa'ad ini dengan izin Allah, Allah gerakkan 7 anggota kita ni untuk melangkah berjumpa dengan Allah di pagi-pagi hari di rumah Allah, sujud pada dia. Itu satu nikmat yang besar tuan-tuan. Orang yang tak dapat nikmat tu, orang ni kena bimbang dalam hidup dia. Dia kena bimbang dalam hidup dia. Kalau kebaikan tidak boleh lagi menandingi keburukannya, tunggulah tempatnya dalam neraka. Itu dia. Sabar tuan-tuan. Siapa kita kena sabar untuk junjung perintah Allah ni? Kerana ada yang akan mengganggu kita untuk buat benda baik itu. Siapa? Hawa nafsu dan syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala kata setan ni adalah musuh kamu yang paling besar sekali. Setan. Malam ni pun melembak ni. Tapi tak boleh buat apa lah kan. Dengar sajalah. Alah. Tak lagi tengok lah. Tak lagi tengok lah. Mana nampak macam warak-warakak sangat. Tak lagi aku jentik telinga ya. Yang ni cabaran pada kita tuan-tuan. Cabaran pada orang-orang yang nak menuju kepada Allah ni. Setan ni dia nak ganggu orang. Dia tengok jenis orang. Macam saya, dia tak hantar perebet sapu. Dia hantar general macam saya ni. Macam Tok Imam, dia hantar general mai. Takat makmum biasa-biasa ni dia hantar perebet sapu ya. Sapu terus jawabnya. Kan? Dia Tok Imam, Tok Bilal. Yang tu dia hantar general lah mai. General nak 8 paku duk ada.
Nah, 8 paku general tu hantar mai. Nak kacau Tok Imam supaya jangan main masjid. Macam mana nak kacau? Tok Imam mesti main masjid punya. Dia kacau cara lain. Dia kacau cara mana tuan-tuan? Dalaman. Zahir dia tak boleh kacau. Dia kacau dalaman. Hati. Kan? Masuk masjid Tok Imam naik motor. Buka pintu pagar masuk, macam nak parking motor elok, jalan masuk dalam masjid. Buka pintu masjid, buka lampu. Sudah buka lampu tu, pak syaitan kata, "Hui hang power hang. Kalau tak ada hang pagi-pagi memang gelaklah masjid ni. Hang ni lah orang paling hebat sekali dalam kampung tau. Kalau tak ada hang mampu orang." Keluar mai lagi tu. Merak semacamnya. Bungkui tuan-tuan. Mudah ya setan ni. Dia nak hilangkan pahala kita tu. Mudah sangat. Dia nak halang kita main masjid, tak boleh dah. Memang kita kaki main masjid punya. Kan ada dalam hadis Nabi cerita. Ada seorang sahabat ni, dia ni suka pergi masjid. Kan? Satu hari dia pergi masjid, jalan pergi masjid, jatuh. Kotak baju dia, patah balik, tukar baju. Jalan lagi. Jalan lagi, jatuh pula kali kedua. Tersepak batu ke mana atau satu jatuh lagi, basah, kotak pula baju dia. Balik pula ke rumah, tukar baju baru. Berjalan lagi pergi masjid. Tiba-tiba kali ketiga nak jatuh, ada orang pergi pegang. Ada orang pergi tangkap dia. Tak jadi jatuh. Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan? Kemudian tak apalah, dia pergi lah. Lepas tu ceritanya setan lah tu, setan. Maknanya setan. Hamba Allah ni istimewa. Bila orang nak pergi masjid, dia jatuh kali pertama, setan jatuhkan dia kali pertama, baju kotak dia balik salin. Dia dapat dah pahala tu. Besar dah pahala dia dapat tu. Dia pergi pula sekali lagi, dia jatuh, baju kotak, dia balik salin pula, lagi besar pahala dia. Kali ketiga dia pergi, nak jatuh, setan tak bagi jatuh, tangkap balik. Kalau dia kali ni, kalau dia jatuh, dengan aku bungkus dia tak. Lah ni aku kena selamat dia. Pasal istiqamah dia untuk melakukan kebaikan. Tengok. Tuan. Tu setan tu. Berputus asa dengan orang-orang yang istiqamah dengan Allah. Kita setan tak putus asa. Sekali kacau ya, habis dah. Kan? Start motor tak hidup. Mujur tak hidup, tak ada pergi masjid. Dia kita kan? Balik main rumah. Kan? Itulah kekurangan yang ada pada diri kita. Dan orang-orang yang benar, yakni perkataan dan hatinya. Orang yang bercakap benar. Orang yang mulut dengan hati sama. Bukan orang yang mulut lain, hati lain. Tak ada. Dia mulut dengan hati sama. Kalau dia kata saya ikhlas, hati dia pun ikhlas. Kan? Kita berhenti azan dulu. Bismillah. Allah. Astagfirullah. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا قوة إلا بالله حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا وبعث المقام اللهم dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Ingat perintah Allah. Di perintah Allah itulah juga perintah Nabi. Tapi yang disebut oleh ulama ni perintah Allah itu adalah mentaati segala perkara-perkara yang wajib. Melaksanakan segala perkara yang wajib. Semayang, puasa, zakat, haji, beriman, rukun iman 6 perkara, yang tu. Taat perintah Allah. Kita buat ibadat sunat untuk meraih kasih sayang Allah kepada kita. Semayang sunat ni kita tak semayang pun tak berdosa. Semayang sunat ni kita tak semayang pun tak berdosa. Tapi kalau kita banyak buat sunat, tak buat yang wajib, tetap berdosa. Kan? Itu kena faham. Jadi perkara utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara ibadat wajib. Yang tu perintah Allah, wa aqimus salah. Kemudian kutiba alaikumus siyam. Kan, wa atuz zakah, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Taala suruh kita pergi haji.
Allah suruh kita beriman kepada dia. Allah suruh kita salat. Allah suruh kita puasa. Allah suruh kita bayar zakat. Allah suruh kita pergi haji. Allah suruh kita beriman dengan 6 perkara. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Quran, beriman pada para nabi dan rasul, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada syurga neraka, hari kiamat. 11 perkara ni menjadi kewajipan setiap orang Islam. Yang ni dulu. Nak kena selesai 11 perkara ni dulu. Barulah kita nak tambah-tambah sunat sikit-sikit. Sunat ni boleh plan. Tapi wajib tak boleh plan. Tahun ni nak mayang subuh ya. Asar, lohar, maghrib, isya tak mau semayang lagi. Oh, mana boleh lagu tu? Tolong. Tak boleh. Tapi semayang sunat, tahun ni nak buat sunat sebelum subuh ya dulu. Tahun depan baru nak buat duha pula, nak tambah. Yang tu tak apa. Ni bagi orang-orang yang baru nak berjinak-jinak dengan agama. Ni nak bagi faham lah. Jangan kamu rasa susah pula nak beribadat ni. Nak kena buat sunat qabliyah, ba'diyah, letih. Tak payah. Sunat-sunat ni nanti sat dulu. Buat yang wajib dulu. Bagi istiqamah semayang berjemaah dulu. Semayang 5 waktu, istiqamah dulu. Kemudian puasa seperti mana puasanya sebenar-benar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Latih diri kita untuk puasa wajib tu dulu sebelum nak puasa sunat. Nampak? Itu peringkat awal Islam begitu. Kita ni peringkat awal baru nak kenal Islam. Kena buat yang tu dulu. Jangan duk tengok lagi yang lain-lain, yang sunat-sunat tu nanti sat dulu. Buat wajib dulu. Yang ni perintah Allah yang qat'i, yang wajib. Yang apa? Kita panggil yang apa istilah dalam undang-undang tu? Mandatory. Tak dapat tidak, mesti kena buat yang tu dulu. Baru kita bergerak untuk buat benda-benda yang rajin. Gitu. Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, orang yang banyak bersedekah, berwakaf, menginfakkan hartanya pada jalan Allah, mereka ini orang-orang yang akan berada di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memperolehi isteri-isteri yang cantik jelita, yang bersih lagi suci. Dan orang-orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ni tuan-tuan, kita tahulah bila kita bulan puasa tu kan, bulan puasa, makan sok tu orang kata, makan sok tu. Makan sahur tu. Maknanya waktu sahur ni dia lebih kurang 45 minit sebelum masuknya waktu subuh. Itu waktu sahur. Waktu tu adalah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata sebut dalam Quran ni, Allah Ta'ala kata waktu sahur adalah waktu yang paling afdal untuk kamu beristighfar kepada aku di atas segala dosa-dosa kamu. Lepas tu kita tuan-tuan, kalau main masjid awal, setengah jam lagi nak masuk subuh, duduk masjid ni iktikaf, mayang tahiyat, duduk masjid iktikaf, tak semayang benda lain pun tak apa dah. Cukup dengan kita beristighfar ya kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Tak mau semayang nak istighfar ya. Lah, pi silakan, tak ada masalah. Jangan duduk saja sudah. Dan beristighfar di waktu sahur ini kata ulama adalah waktu yang paling afdal untuk kita beristighfar. Paling afdal untuk dimakbulkan segala doa-doa kita. Tu Nabi suruh kita bangkit sahur. Tak bangkit sok, puasa sah ke? Sah, tak ada masalah. Tapi bodoh piang. Rugi ya. Kan? Kita tidak mendapat keampunan Allah. Allah Ta'ala nak mengampun dosa kita. Kita duk tidur buat kalik gitu je. Tak ambil manfaat dengan waktu yang terbaik ini. Wal mustaghfirina bil ashar.
Kemudian ayat yang ke-18. Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam. Allah tidak pernah terlepas walaupun satu saat di dalam proses mentadbir seluruh makhluk Dia. Allah lah yang mentadbir seluruh makhluk dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini dalil bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang berkuasa dan menguasai seluruh makhluk Dia, dan Dialah yang mentadbir seluruh makhluknya. Allah Tuhan kita. Jadi kita kena ingat baik-baik. Kita kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak akan mampu untuk buat apa pun tuan-tuan dalam hidup kita. Ingat. Ingat baik-baik yang ni. Bergerak kita, berjalan kita, berkelip mata kita, sekelip tutup balik, itu pun semua dengan pentadbiran dan pengawasan daripada Allah. Izin Allah. Kalau Allah tak izin pada kita tuan-tuan, kita tidak akan mampu mengangkat satu pen pun daripada tangan kita, takkan mampu. Itu dia. Ingat, bila macam tu, jadi kita ni sebenarnya tak ada apa-apa di sisi Allah. Maha lemah. Orang-orang yang lemah di sisi Allah, kita ni tak ada apa. Allah lah yang boleh memuliakan dan menghinakan kita. Biar manusia hina kita tak apa, jangan Allah hina kita. Bila Allah hina kita tuan-tuan, kita dan seluruh alam akan menghina kita. Dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala kata, bila aku dah suka kepada seseorang makhluk itu, seseorang manusia itu, akan aku perintahkan kepada malaikat untuk menyuruh seluruh makhluk semua suka pada dia. Itu dia. Bila Allah kata aku suka dekat makhluk ni, seseorang manusia itu, Allah perintah malaikat bagi tahu seluruh makhluk, ayam, itik, kebau, ikan, jebon, apa nama, tak kira lah apa pun, semua kena suka pada dia. Pasal aku dah suka pada dia. Jadi kita nak mencari kesukaan Allah macam mana? Dengan kita menjadi orang-orang seperti mana yang disebutkan tadi. Orang yang taat kepada Allah, orang yang sabar di dalam melaksanakan ibadah, orang-orang yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun banyak kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala selalu supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang inilah perkara yang kita nak kena buat dalam hidup kita sebelum kita mati. Tadi dah meninggal dah seorang. Kan? Kita bila tak tahulah. Kan? Kuih tak lagi. Kuih esok lusa. Kan? Bila-bila masa ya. Mati ni bukan tentu sakit, bukan tentu sihat. Sampai ajal. Ajal sampai kiok. Hang sakit ke, tak sakit ke, pergi. Ada orang COVID sampai tahap 4, tahap 5 sihat. Ada orang COVID tahap 1 yang baru bungkus. Nampak? Yang mematikan bukan COVID, ajal. Allah yang mematikan kita. Yang tu. Yang penting kita kena buat persediaan setiap saat dan masa. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Sentiasa zikir kepada Allah. Ingat Allah selalu. Pasal kematian bila dia datang pada kita, no way man. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Itu hakikat.
Bila datang ajal, tak lewat seminit, tak lebih seminit, on the dot, orang putih kata, jalan. Suka tak suka, kena pi. Kalaulah kita pi dalam keadaan kita duduk dalam rumah Allah ni, bahagia kita. Tapi kalau kita pi dalam keadaan kita duduk di tempat yang tak sepatutnya kita mesti berada di situ, kita takut. Kan? Mati di rumah urut. Yang urut pula orang perempuan pula. Sudah. Orang cerita di Thailand, nak buat di Malaysia takut, pergi buat di Thailand. Mati atas badan gitu je. Allahu Akbar. Tengah buat maksiat pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Wal'iyazubillah min zalik. Takutlah benda tu, tuan. Dipastikan, Nabi kata, seseorang itu akan mati mengikut apa yang dia buat sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia, dia akan mati dengan cara hidup dia macam mana. Dia akan mati macam tu. Kalau tu imam masjid, rumah masjid, masjid rumah masjid. Dia akan mati di antara rumah, tak rumah masjid, tak masjid rumah, tu je. Kalau orang jenis main kebun, pukul 7 kebun, petang pun kebun, pagi esok pun kebun. Mati dalam kebun, tengoklah. Jadi hang kebun pada muka. Jaga baik-baik tuan-tuan. Jaga baik-baik. InsyaAllah kita doalah. Semoga Allah Ta'ala makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung ayat yang ke-21 dan tafsirannya akan datang. Kita akan sambung ayat 19. Wallahu a'lam. سلامان تامان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم